أهوان ينهزمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat lagi sama-sama pada malam yang mulia ini kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dengan adanya kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita, insya-Allah, sebagai bekalan untuk kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Kita akan sambung kembali daripada sesi kuliah kitab pengajar kita daripada semalam, insya-Allah, yang mana kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan kepercayaan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kepercayaan dan keimanan kita kepada rasul-rasul dan kitab-kitab, termasuk dalam rukun-rukun iman yang 6. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan kita percaya dengan tiap-tiap kitab yang diturunkan akan dia tiap-tiap kitab oleh Allah Ta'ala, antara daripada rukun iman ataupun akidah, pegangan yang kepercayaan kita lagi sebagai seorang Islam, ialah kita kena beriman, kita kena percaya yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia menurunkan Alkitab. Kitab ni sebagai panduan, pedoman kepada kita umat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturun kepada melalui wasilah ialah para anbiya, nabi-nabi. Diturunkan wahyu berdasarkan wahyu, iaitu kitab, kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi lah yang akan menyampaikan kepada umatnya. Jadi kitab ni dia ada dua bahagian. Yang pertama dia panggil suhuf, yang kedua dia panggil kitab. Suhuf ni adalah lembaran-lembaran yang tidak berapa lengkap, ataupun lembaran-lembaran yang ringkas sahaja. Ringkas saja sebagai orang panggil asas kepada ajaran agama itu sendiri. Demikian juga kitab. Kitab ni dia lebih kepada umum, lebih besar, lebih lengkap. Termasuklah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran. Suhuf tu pernah diturunkan kepada Nabi Syis, iaitu cucu kepada Nabi Adam alaihissalam. Pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum turunnya kitab Taurah. Fi suhufi Musa wa fi suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Ta'ala pernah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan Allah Ta'ala pernah turunkan suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurah. Adapun kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi, dia ada 4 buah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, yang terakhir, kitabullah yang terakhir, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, iaitulah Al-Quranul Karim. Cumanya bila turunnya Al-Quran, kitab-kitab dan suhuf-suhuf sebelum Al-Quran ini telah dimansuhkan. Maksudnya telah dibatalkan hukum hakamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab ada Al-Quran ni dia lebih relevan, lebih lengkap, lebih sesuai sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Jadi orang tak guna dah kitab Taurat. Walaupun misal kata ada lagi kitab Taurat yang asal, sedangkan kitab Taurat sekarang ni Talmud, yang dipegang oleh orang Yahudi, kita kata kitab Taurat,
kitab asal yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan dia telah diubah banyak dah oleh padri-padri, rahib-rahib Yahudi. Telah dicampur aduk dengan benda yang betul dengan benda yang tak betul. Di dalam kitab Taurat yang mereka panggil Talmud. Jadi kalau ada kitab Taurat yang asal macam yang tak pernah diubah oleh para padri Yahudi, masih hari raya sekarang awak tak guna dah kitab tu. Dah terbatal dah hukum hakam dalam kitab tu, walaupun dia tetap kitabullah. Tapi sesuai relevan di zaman Nabi Musa alaihissalam dan umat-umat selepasnya saja. Demikian juga kitab Injil, kitab Zabur pada Nabi Daud. Demikian juga kitab Injil yang sekarang ni dipegang oleh orang Kristian, panggil kitab Bible. Dia kata kitab Bible tu kitab Injil lah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitab Bible tu telah dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan rahib-rahib mereka, tu padri-padri mereka bercampur aduk. Maksudnya bukan original 100%. Misal kata ada lagi Injil yang diturunkan, Injil yang ori, Injil yang asal yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi, misal kata ada orang kata ada lagi. Tu dekat Vatican lah, dekat Rom. Wallahu a'lam lah. Ada orang kata ada lagi yang asal yang tak pernah diubah. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang tidak pernah diubah sama sekali. Masih setengah orang kata ada lagi. Kalau misalnya kata ada lagi pun, kita baca sekali pun, tapi hukum hakam dalam kitab Injil itu telah terbatal. Sebab apa? Sebab turunnya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lebih melengkapi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bila turunnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, turunnya Al-Quran, kitab-kitab terdahulu telah terbatal. Dia nak katanya kita kena beriman walaupun kitab-kitab terdahulu telah terbatal, telah nasah hukum hakam dia, tapi kita tetap beriman yang bahawasanya semua itu adalah kalamullah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada umat manusia sebagai pedoman, sebagai panduan supaya kita tak tersesat daripada jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan berkekalan sampai ke hari kiamat. Tak boleh nak diubah oleh orang kafir. Walaupun dah beberapa kali orang kafir cuba nak ubah Al-Quran, tambah Al-Quran dengan surah-surah yang bukan dalam Quran, yang bukan berasal daripada Al-Quran, dia nak tambah. Tapi cepat didetek oleh orang Islam, ni adalah palsu. Ini adalah ayat-ayat yang ditambah. Sebab Allah Subhanahu Taala telah sebut dalam Quran, inna lanahnu maksudnya kami telah menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun, dan bahawa sesungguhnya kami akan menjaga Quran itu sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang akan jaga Quran. Sebab itu Quran sampai ke hari kiamat tak boleh nak diubah oleh tangan-tangan orang yang kafir, na'udzubillah. Itu adalah salah satu daripada kelebihan, fadilah dan mukjizatnya Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi kita beriman semua kitab-kitab ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah akidah kita, pegangan kita. Dan dengan tiap-tiap rasul yang disuruh akan dia tiap-tiap rasul oleh Allah Ta'ala. Okay. Dan dengan tiap-tiap rasul, apa maksud dengan tiap-tiap rasul? Tu kita kena tengok atas semula. Maksudnya dan kita percaya. Tadi dia kata yang pertama, kita percaya selepas daripada Allah SWT, kita percaya dengan tiap-tiap kitab yang diturunkan. Lepas tu juga, dan kita percaya dengan tiap-tiap rasul yang disuruh akan dia tiap-tiap rasul oleh Allah Ta'ala. Kita juga kena beriman bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ada mengutuskan para rasul-rasul daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengakhiran, penutup bagi rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak ada nabi-nabi dan rasul lah
Tidak ada nabi-nabi dan rasul dah selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi orang dakwa nabi jadi rasul, itu adalah al-kazzab, orang yang berdusta, sebagaimana Musailamatul Kazzab di zaman Nabi, bahkan dia hidup sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia mendakwa bahawasanya dia adalah nabi, dia adalah rasul. Nabi kata orang yang mendakwa nabi setelah aku mereka adalah dajjal. Jadi orang yang mendakwa nabi dan rasul selepas daripada Nabi SAW, mereka hukum dia jatuh jadi kufur, na'udzubillah. Sebab nabi tidak adalah nabi dan rasul dengan dalil yang terang lagi nyata dalam Quran yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatimul anbiya wal mursalin, adalah penyudah kepada nabi dan rasul-rasul. Jadi kita kena percaya. Bukan kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, kita juga percaya kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, ada banyak-banyak nabi. Allah Taala disebutkan dalam kitab-kitab, Allah Taala mengutuskan nabi-nabi sebanyak 1,124,000 orang. Yang menjadi rasul daripada kalangan mereka 313 orang. Yang disebutkan dalam Quran nama mereka secara terang-terang ialah 25 orang. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita beriman belaka kepada para rasul. Sama ada rasul-rasul nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran, sama ada rasul-rasul nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran. Allah sebut dalam Quran sebahagian nabi-nabi kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, dan sebahagian mereka nabi-nabi kami tak ceritakan kisah-kisah mereka kepada-mu. Katanya nabi-nabi dan rasul tu ramai, tapi Allah Taala tak sebut belaka dalam Quran. Jadi semua tu kita percaya belaka secara umum. Secara umum kita percaya belaka semua nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala malaikat Allah, maksudnya, dan kita percaya juga dengan segala malaikat Allah. Kita bukan percaya benda yang nyata saja, benda yang nampak dengan mata kepala saja. Kita percaya juga dengan alam ghaib, termasuklah para malaikat. Malaikat kita tak pernah jumpa, tak pernah nampak pun. Sedangkan malaikat lebih banyak bilangan dia daripada manusia. Ni sebuah makhluk Allah Subhanahu taala yang berakal, yang Allah menciptakan dia 100%. Daripada 100% tu manusia ni 100% makhluk yang berakal. 100% makhluk yang berakal, manusianya hanyalah 1% saja. Daripada 100% makhluk yang berakal yang Allah ciptakan, kita ni manusia ni hanyalah 1%. Lepas tu 99% lagi siapa dia? 9% adalah makhluk jin. Jin kita nampak tak? Jin kita nampak tak? Tak nampak. Dia panggil makhluk halus. Dia ada alam dia sendiri, yang kita tak dapat melihat dia. Sedangkan dia melihat kita. Min haitsu la tarawnahum, daripada sekira kita tak dapat lihat dia, dia dapat lihat kita. Atas dunia ni, akhirat esok kita dapat lihat dia, dia tak dapat lihat kita pula. Tak ada terbalikkan pula di hari akhirat kelak. Atas dunia ni kita tak dapat nak lihat dia, dan dia nampak kita. Dia panggil alam jin. Jin, golongan jin, makhluk jin, Allah Ta'ala ciptakan dia ada akal dan ada nafsu sebagaimana manusia juga. Kita manusia ada akal, ada pertimbangan akal, ada nafsu. Habis tu dua ni dia balas sama. Dia bergaduh sama. Kalau kita guna akal di atas nafsu, okeylah kita. Kalau kita pergunakan nafsu lebih daripada akal, rosaklah kita. Jadi manusia 1%, jin 9%. Okey, situ dah 10%. Kata jin ni makhluk jin ni lebih ramai daripada manusia. Kita kata manusia atas dunia ni ramai dah. Berjuta-juta, berbilion-bilion dah. Peratusan manusia atas dunia ni ramainya. Jin ramai lagi, cuma kita tak nampak.
Dia duduk atas awan, duduk atas air, duduk kat pulau-pulau, duduk dalam hutan. Tu semua tempat-tempat jin mereka. Itu 10% lah. Kita manusia 1%, 9% ialah makhluk jin. 90% lagi siapa dia? Makhluk yang berakal yang Allah ciptakan, iaitulah para malaikah. Para malaikah. Malaikat ni ramai sangat-sangat. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, bilangan malaikat ni banyak tak banyaknya macamlah bilangan pasir-pasir, bilangan pasir-pasir di pantai. Cuba kita pernah pergi pantai tak? Musim-musim orang Kedah kita pergi pantai, pasir tepi pantai tu banyak tak? Cuba kita kira satu-satu berapa butir. Tak terkira banyaknya. Demikian itulah panggil perbandingan bilangan para malaikat. Para malaikat begitu banyak sekali. Ramai. Malaikat-malaikat ada hak duduk di atas muka bumi, ditugaskan oleh Allah SWT. Bahkan kiri kanan kita pun ada jaga kita. Malaikat hafazah. Duk jaga kita. Kita cuba kita ingat masa kita tidur, sebab benda semut tak masuk dalam telinga kita. Sebab benda ulat tak masuk dalam hidung kita. Sebab benda lalat tak masuk dalam mulut kita, sedangkan kita tidur teranga. Berdekur, siap berdekur lagi teranga pula. Boleh sangat lalat, cicak benda nak masuk siapa dia jaga sebenarnya? Benda-benda bahaya tu tak masuk dalam tubuh badan kita. Kita berbalik-balik. Itu dipanggil ada Allah Ta'ala utuskan, ciptakan malaikat-malaikat hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Habis gitu kita tidur dalam keadaan lena je, tak ada benda-benda pun masuk. Kadang-kadang je lah, terlepas lah tu, ataupun takdir lah tu kalau masuk semut dalam telinga, masuk ulat dalam hidung, tu dia panggil takdir lah tu. Tadi nak katanya kita di keliling kita ni pun para malaikat lah duk jaga kita. Malaikat kiraman katibin raqib atid, yang tulis amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kejahatan kita. Malaikat yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan, tu yang menjaga pokok-pokok jadi subur, jaga buah-buahan, jaga bunga-bunga pokok, semua tu ada malaikat belaka. Nak kata malaikat atas bumi, atas langit lagi lah ramai. Setiap lapis langit ada je penghuni-penghuni daripada kalangan malaikah. Habis tu malaikat ni ramai sangat. 90% makhluk berakal yang Allah telah ciptakan. Cumanya perbezaan malaikat dengan kita manusia dan juga jin, malaikat ni dia hanya ada akal tapi tidak bernafsu. Sebab itulah malaikat ni tidak ada lelaki dan perempuan. Malaikat ni tidak berkahwin. Malaikat ni tidak beranak pinak. Malaikat ni tidak makan dan minum. Sebab malaikat ni dia tidak punyai nafsu. Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada nur dan tidak mempunyai nafsu. Dia hanya ada akal. Bila dia hanya ada akal, dia akan mengikut sahaja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada daripada kalangan malaikat, bila Allah Ta'ala perintah maka mereka sujud, mereka akan sujud sampai ke hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh rokok, rokoklah mereka sampai ke hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh i'tidal, qiyam, berdirilah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke hari kiamat. Tak bergerak pun kita semayang 5 minit je pun, tu tergaru situ, tergaru sini, tu. Nak katanya manusia ni dan juga jin ada nafsu, dan akal. Sedangkan malaikat dia tidak ada nafsu, hanya ada akal. Dia patuh betul-betul kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gambarkan sifat mereka dalam Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarahum. Malaikat ni ciri-ciri dia, sifat-sifat dia tidak pernah sekali-kali derhaka. Derhaka kepada Allah. Setiap apa yang Allah suruh, ma amarahum, apa-apa yang Allah suruh dia akan buat belaka. Hatta Allah Ta'ala suruh sujud, sujudlah mereka sampai ke hari kiamat, selagi Allah Ta'ala tak perintah bangun. Kalau Allah Ta'ala suruh rokok, rokoklah mereka sampai ke hari kiamat. Kalau Allah Ta'ala tak perintahkan bangun. Kata patuhnya mereka, tak derhakanya mereka.
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ni akan memperbuat setiap apa yang disuruhkan kepada mereka, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda Allah Taala suruh. Hatta kalau Allah Taala suruh benda berat sekali pun dia akan buat. Angkat bukit, pindah bukit. Tu goncang bukit. Habis tu gempa bumi, benda tu semuanya adalah pekerjaan pesuruh-pesuruh Allah daripada malaikat. Gempa bumi sana, gempa bumi sini, gunung berapi, meletup macam-macam, tsunami. Itu adalah perintah-perintah daripada Allah Taala kepada para malaikat belaka. Ni kita beriman bahawasanya malaikat-malaikat ni adalah hamba Allah Subhanahu Taala. Cuma yang kita kena ingat hak nama-nama, hak 10, hak ketua-ketua dia. Kepala-kepala malaikat ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Itu dia panggil ketua-ketua malaikat. Habis. Percaya kepada segala malaikat. Dan dengan qadar tu takdir. Dan dengan qadar, yakni takdir, baiknya yang qadar, baiknya takdir, dan jahatnya yang qadar, jahatnya takdir, semua tu daripada Allah. Kita juga kena beriman, kita juga kena percaya bahawasanya takdir baik dan takdir buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita dapat nikmat yang besar, Allah Taala beri rezeki kita banyak. Nikmat kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Nikmat ni duduk dalam majlis ilmu ni. Tu dia panggil takdir baik. Duduk dalam majlis ilmu, duduk baca Quran, duduk beribadah kepada Allah Taala, duduk buat taat kepada Allah Subhanahu Taala. Tu dia panggil takdir yang baik kita dapat pada malam ni. Siapa dia beri? Datang daripada siapa? Siapa takdir kita boleh duduk dalam majlis ilmu malam ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Esok ataupun malam esok, waktu malam kita bawa kereta, tiba-tiba kita berlanggar, tu berlanggar dengan lembu. Orang ni pula mak rempit, naik motor, tu aksiden dia, patah kaki. Tu dia panggil takdir buruk. Tu patah kaki, masuk hospital. Mari mana takdir tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sama ada benda yang baik, benda yang buruk, datangnya takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita beradab. Yang baik datang daripada diri kita, yang buruk tu ada yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu adalah kelemahan diri kita. Tu hanya kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya semua hak baik buruk tu Allah Taala. Allah Taala yang buat belaka, cipta belaka, jadikan belaka. Ini dipanggil percaya dengan qadar baik dan qadar buruk. Qadar jahat tu maksudnya untung baik, untung jahat. Ini termasuk dalam rukun-rukun iman yang wajib kita kena percayai. Dan kita naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya Allah dan Rasul-Nya Allah. Sekarang dia nak masuk dalam bab berkenaan dengan percaya ataupun kita kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi kita ni? Mari mana, duduk mana, keturunan siapa? Kita kena tahu. Ni kita orang Islam. Bila tanya Nabi Muhammad ni daripada bangsa apa? Dilahirkan di mana? Diwafatkan di mana? Kita tak tahu. Tapi mengaku Islam. Tapi bila orang tanya artis barat, artis barat, siapa dia artis barat terkenal? Tanya kita, kita pun jawab asal daripada mana, berlakon kat Hollywood ke, asal Los Angeles ke, New York ke. Kita boleh cover, kita boleh tahu peribadi dia. Sedangkan dia tu orang kafir. Kita kenal bintang bola sepak Ronaldo daripada mana? Brazil. Tahu selalu. Tempat lahir dia kat mana? Benda makanan kegemaran dia. Anak dia berapa orang? Isteri dia nama siapa? Tahu belaka.
Tapi bila tanya Nabi SAW, Nabi Muhammad yang kita beriman, yang kita percaya, yang kita jadi Islam dengan sebab dia, orang tanya Nabi Muhammad ni duduk mana, lahir mana, wafat di mana, berapa orang anak dia, berapa orang isteri dia, nama apa, tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Itu kelemahan umat Islam. Sedangkan ini adalah perkara asas bagi umat Islam. Inilah dia kelemahan umat Islam di akhir zaman, berbanding dengan umat Islam terdahulu. Habis itu kita kena belajar. Habis itu kata ni, dan kita naik saksi, yakni kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya Allah dan Rasul-Nya Allah. Nabi Muhammad ni bukan anak Tuhan, hamba juga macam kita hamba Allah, dan Rasul-Nya Allah, utusan-Nya Allah. Sebab dia ada kelebihan Allah Ta'ala. Habis itu Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pesuruh dia. Disuruhkan dia Nabi Muhammad suruh kepada jin dan manusia. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala utuhkan dia, bukan setakat manusia saja, jin pun Allah Ta'ala utuhkan dia. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Jin, dia ada dalam Quran surah Al-Jin ada. Kalau kita baca surah Al-Jin, cuba kita tengok terjemahan dia. Terjemahan surah Al-Jin. Di sana kita tengok surah Al-Jin tu nak menceritakan bahawasanya Nabi SAW pernah pergi ke satu kelompok jin dan Nabi berdakwah kepada mereka tentang agama Islam. Dan sebilangan mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nak katanya jin ni ada daripada kalangan jin yang beriman, jin Muslim, jin Islam. Ada daripada kalangan jin yang kafir. Macam manusia juga, ada baik, ada jahat, ada Muslim, ada kafir. Sama je jin dengan manusia, sama je dari segi situ. Ada yang Islam, ada yang kafir. Sebabnya Nabi Muhammad SAW ni diutuskan bukan manusia saja, bahkan kepada jin, lain dengan umat-umat lain dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka ni diutuskan kepada satu puak saja. Kalau orang Melayu je, puak dia je, bangsa dia sahaja. Sampai tu kita kata agama Kristian ni, asalnya agama Kristian ni untuk Bani Israel saja. Dia tidak boleh disebarluaskan kepada bangsa lain. Sebab Nabi Isa AS ni diutuskan kepada Bani Israel. Demikian juga Nabi Musa AS, hanya orang Yahudi saja. Tu. Tapi sekarang pihak Kristian disebar kepada orang Melayu, orang Cina, orang India, semua agama Kristian mereka. Sedangkan agama Kristian yang asal, iaitu agama Nasrani, yang dibawa oleh Nabi Isa AS, yang betul, dia hanya untuk disebarkan kepada orang-orang Bani Israel je. Sedangkan Nabi kita, dia universal. Bukan orang Arab saja, semua sekali. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan akan dikau ya Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Tapi Nabi Muhammad ini diutuskan kepada manusia dan juga jin, dan Arab dan Ajam. Nabi kita Muhammad SAW juga disuruhkan, diutuskan kepada bangsa Arab. Bahasa Arab lah, yang duduk di semenanjung tanah Arab. Dan Ajam. Ajam ni orang yang selain daripada bangsa Arab. Kita orang Melayu, orang India, orang Cina, orang putih, orang Jepun, orang Afrika, bangsa yang selain Arab juga diutuskan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad ni, supaya sebarkan agama Islam ni kepada bangsa selain daripada bangsa Arab. Bukan, maksudnya Islam ni bukan hanya untuk bangsa Arab sahaja. Islam ni untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, bukan setakat manusia, bahkan jin sekali. Katanya itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan diutuskan hanya kepada satu-satu kaum, satu-satu bangsa, satu-satu puak, berlainan dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Disuruhkan Nabi ni, Nabi kita Muhammad tadi disuruh dengan penunjuk dan agama yang sebenar. Sebab Nabi bawa agama sebenar.
Sebab masa Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala di sana, pada ketika itu agama-agama yang ada di dunia, di muka bumi pada masa itu adalah agama-agama yang tak betul, agama Majusi. Sebagaimana kerajaan Parsi memegang, mereka ni beragama Majusi yang menyembah api. Demikian juga bangsa Rom, kerajaan Empire Rom pada ketika tu, mereka ni beragama Kristian yang menigakan Tuhan. Dia kata Tuhan tu ada tiga. Inna Allah salisu salasah. Dia kata bahawa sesungguhnya Tuhan Allah tu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Tu agama asal bagi Kristian yang telah diselewengkan. Jadi dalam keadaan manusia kegelapan, dengan agama-agama yang tak betul pada zaman tu, Allah Ta'ala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama yang sebenar, datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang sebenar, supaya menyatakan dia penunjuk dan agama tadi atas agama sekaliannya. Nak menyatakan agama Islam ni agama yang sebenar, datang daripada Allah Ta'ala. Sedangkan agama-agama yang lain tu batil, tak betul, salah. Dan jikalau benci akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang musyrikun sekalipun. Apa orang-orang musyrik? Orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Musyrikun maksudnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Ta'ala, orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dia tak suka dengan Nabi Muhammad. Hatta daripada bangsa Nabi Muhammad sendiri, bangsa Arab, hatta daripada kabilah Nabi sendiri, kabilah Quraisy, hatta anak-anak Nabi sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, bukan yang orang lain pun, pak sepupu, pak saudara Nabi belaka tu. Tapi mereka musyrik, mereka menyembah berhala. Mereka tak suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci pada Nabi, walaupun mereka tak anak beranak Nabi sendiri. Dan bahawasanya telah menyampailah ia Nabi Muhammad akan pesuruhnya, dan telah menunailah ia Nabi Muhammad akan amanahnya, dan memberi nasihatlah ia Nabi Muhammad akan segala umatnya. Nak kata sini, Nabi telah menyampaikan apa yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sampaikan wahyu dia, Nabi sampaikan. Nabi telah sebar luaskan ajaran agama Allah Subhanahu Ta'ala ni sampai kepada kita. Kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahulah jadi macam mana. Tapi alhamdulillah, hari ni sampainya agama Islam ke tempat kita. Nenek moyang kita dah beragama Islam, kita sendiri pun bila dilahirkan dah beragama Islam. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan memberi nasihat Nabi Muhammad akan segala umat. Kita nak tahu mana nasihat Nabi Muhammad, kita baca hadis-hadis dia. Lepas tu, selain kita baca Quran, kita baca juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat Nabi banyak, pesanan-pesanan Nabi banyak sangat dalam hadis-hadis dia, kepada ditujukan khas kepada kita umat dia. Dan membukalah ia Nabi akan duka citanya. Maksudnya Nabi sanggup berduka cita, berjuang, sampai Nabi patah gigi, luka-luka dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab nak memperjuangkan agama Islam ni, supaya agama Islam ni tidak dilenyek, tidak dipadam, tidak dihapuskan oleh orang kafir. Sanggup Nabi, sanggup Nabi duduk dalam kesusahan, sanggup Nabi duduk dalam kesakitan, sanggup Nabi luka-luka, demi agama Islam. Dan berperanglah ia Nabi akan seteru Allah. Sanggup dia berperang. Berapa kali Nabi berperang dengan orang kafir? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, macam-macam perang. Semua peperangan Nabi itu sebab apa? Sebab Nabi nak menyebarkan agama Allah SWT. Tak bagi orang kafir menindas agama Islam ni. Tak bagi orang kafir nak menghapuskan agama Allah SWT. Kalau Nabi tak buat macam tu, tak tahulah kita macam mana. Tak sapa agama daripada kita, na'udzubillah. Jadi alhamdulillah,
Dengan pengorbanan Nabi, kita dapat cahaya hidayah agama Allah Subhanahu Taala. Berperang ia akan seteru Allah pada nak menyatakan agamanya Allah akan sebenar perang. Bukan perang main-main, perang sungguh-sungguh. Antara hidup mati. Dan bahawasanya ia Nabi yang benar pada perkataannya Nabi. Lagi kepercayaan bagi segala yang disuruhnya. Lagi dikuatkan dengan beberapa burhan. Burhan tu dalil yang benar. Dan beberapa mukjizat yang mencarikan bagi segala adat. Dan bahawasanya ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar pada perkataannya. Setiap apa yang Nabi sebut, tak pernah dia menipu. Hatta dalam bergurau sekalipun. Bagaimana saya cerita sebelum ni banyak kali. Orang tua, perempuan tua jumpa Nabi, dia tanya Nabi, adakah saya masuk Islam wahai Rasulullah? Masuk Islam. Adakah saya boleh masuk syurga ya Rasulullah? Dia tanya Nabi. Nabi SAW kata tak. Orang tua tak akan masuk syurga sekali-kali. Nangis perempuan tua tersebut bila Nabi kata. Sebab dia tahu Nabi tak akan pelawak, Nabi tak akan menipu, Nabi tak akan berdusta. Nabi seorang yang benar pada perkataan dia. Menangis dia. Nabi pun kabarlah. Betul lah, orang tua tak akan masuk syurga. Kalau masuk syurga pun dia jadi muda semula. Tadinya ni umur dia dah 100 lebih dah. Tapi dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Dia percaya dan dia buat amal. Apa yang Allah Ta'ala suruh, perintah dia buat. Maka di akhirat kelak dia akan masuk syurga. Masuk syurga, adakah masuk syurga dah rupa dia dah tua tadi? Tak. Dia akan jadi muda kembali. Nabi terangkan kepada perempuan tua tadi, orang tua dia tak masuk syurga dalam keadaan dia tua, tapi dia akan masuk syurga dalam keadaan dia muda semula, muda belia semula. Nak katanya Nabi cakap tak pernah berdusta walaupun dalam keadaan bergurau. Lagi kepercayaan bagi segala yang disuruhnya Nabi. Nabi ni amanah. Orang amat dipercayai. Hatta orang kafir percaya dengan Nabi. Masa Nabi duduk di Mekah, sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul lagi, orang kafir Quraisy sangat-sangat percaya kepada Nabi. Sampai mereka menggelar Nabi itu sebagai Muhammad Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Orang yang sangat dipercayai. Hatta ketika Nabi SAW dah diutuh kepada menjadi seorang Rasul, Nabi, sebahagian besar orang kafir Quraisy ada masih lagi mereka ni menyimpan barang-barang amanah kepada Nabi SAW. Dia suruh Nabi simpan barang-barang berharga. Sedangkan dia tak beriman pun dengan Nabi. Dia tetap kafir, dia tetap musyrik. Tapi dia percaya kepada Nabi. Dia tahu Nabi ni takkan khianati barang-barang yang diamanahkan kepada dia. Nabi ni al-amanah sifat dia. Lagi dikuatkan Nabi ni dengan beberapa burhan. Burhan tu maksudnya dalil yang benar. Dalil maksudnya dalil yang menunjukkan, tanda-tanda yang menunjukkan Nabi ni adalah Nabi Muhammad. Antara dalilnya Nabi ni, Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang Nabi di akhir zaman. Ialah dia ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah maksudnya khatam ni cok kenabian. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat belakang Nabi ni ada satu tanda. Kita panggil macam kalau kita kat tanda lahir. Khatamun nubuwah ni dia ada tanda. Dia situ bulu roma tu ditebas sikit. Sebesar tapak tangan kat belakang ni. Khatamun nubuwah. Yang mana disebutkan dalam kitab Injil dan disebut dalam kitab Taurat. Tentang Nabi akhir zaman ni, dia ada satu tanda khatamun nubuwah kat belakang dia. Iaitu orang yang ahli dalam kitab Taurat dan orang yang ahli dalam kitab Injil, bila dia tengok belakang Nabi, dia buka, dia nampak belakang Nabi tu ada tanda tu, mereka terus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat dalil dan tanda kenabian Nabi ni ialah Salman Al-Farisi. Salman pernah tengok benda tu.
sebelum tu dia tak beriman kepada Nabi, dia tengok dia terus beriman. Salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Dan mukjizat, dan beberapa mukjizat yang mencarikan bagi segala adat. Nabi juga Allah Ta'ala nak memperkukuhkan, nak memperkuatkan yang Nabi ni bukannya dia dakwa saja-saja tak. Dia ni adalah Nabi daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala memperkukuhkan dia, memperkuatkan dia dengan mukjizat-mukjizat. Banyak sangat mukjizat-mukjizat. Kalau kita bercerita, kalau kita baca sirah-sirah Nabi, kita akan jumpa di sana banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bercakap dengan binatang-binatang. Dia beri salam kepada pokok yang telah kering pun, menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah membelah bulan. Dalam Quran kata iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Hampirlah iqtarabatis sa'ah, hampirlah hari kiamat. Waqt iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar, dan terbelah bulan. Iaitu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbelah bulan ni dengan mukjizat dia. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi. Antara mukjizat yang berkekalan inilah dia Al-Quran Al-Karim yang duduk di tangan kita, yang kita nak baca sama-sama. Itu adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak memperkukuhkan kebenaran Nabi ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala utuh dia, bukan dia saja, bukan dia dakwa-dakwa seorang-seorang dia tak. Tak sebagaimana nabi-nabi yang palsu. Nabi pelawak. Nabi, orang Melayu pun ada dah. Mendakwa Nabi, mendakwa Rasul orang Melayu. Mereka ni tidak ada dalil yang langsung. Tidak ada langsung dalil mukjizat yang memperkukuhkan mereka ni, sebab mereka pelawak sungguh. Nabi ni ada mukjizat. Jadi kita kena ingat, ni semua dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa banyak dah sekarang dulu ni nak cerita tentang sifat-sifat Nabi yang kita beriman kepada dia sekarang ni, yang mana di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah kita beriman. Kita percaya kepada Allah Ta'ala, kita kenal agama Allah, kita kenal Allah Subhanahu Ta'ala, sifat-sifat dia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lah. Jadi kita kena check, kita kena kenal betul-betul Nabi Muhammad ni siapa dia. InsyaAllah kita akan sambung kembali berkenaan dengan ciri-ciri ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita kena tahu secara peribadi siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dapat agama Islam ni sekarang ni, kita dah jadi orang Islam sekarang ni dengan sebab Nabi Muhammad. Siapa dia Nabi Muhammad? InsyaAllah kita sambung. Saya rasa kat tu dulu, yang mana yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang mana yang buruk dan yang kelemah itu adalah diri saya sendiri. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.